berdebar saat kau menatapku. Jadi salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kita pada hari ini ialah apakah kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri y sama dengan A sin bx tambah C, y sama dengan A cos bx tambah C dan y sama dengan A tan bx tambah C. Rujuk muka surat 187 buku teks. Okey, rajak ini menunjukkan ciri-ciri fungsi berkala iaitu tempo dan amplitude. Apa itu tempo? Tempo ni ialah satu selang satu kitaran yang lengkap. Ya, jadi ialah fungsi berkala. Graf fungsi trigonometri berulang bagi setiap selang tertentu. Ini selang ini selang. Dia dah selang tertentu tu dia ada nama dia, kita panggil dia tempo. Okey. Lepas tu misalnya graf fungsi sinus berulang pada setiap selang 360 darjah. Kita boleh mengatakan fungsi y sama dengan sin x ialah fungsi yang berkala dengan tempo 360 darjah. Amplitude. Okey, apa itu amplitude? Amplitude pula ialah jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan. Ini namanya garis yang oranye, ini namanya garis keseimbangan. Amplitude ialah diukur daripada garis keseimbangan ini hingga ke titik maksimum. Okey, jadi kita nak tengok apakah perubahan yang berlaku kepada graf jika pemalar A, B dan C itu berubah. Kita tengok Okey, kita ada graf y sama dengan A sin bx tambah C. Lepas kita ada graf y sama dengan A cos bx tambah C dan kita ada graf y sama dengan A tan bx tambah C. Okay, apa yang kita nak tengok di sini? Apabila nilai A ini berubah, okay, pemalar A ini berubah, dia akan tengok kepada apa? Dia akan tengok kepada nilai maksimum atau nilai minimum. Okay. Nilai maksimum atau nilai minimum tu akan berubah. Maksudnya amplitude dia lah. Amplitude dia akan berubah. Amplitude dia akan sama ada akan jadi lebih besar ataupun lebih kecil bergantung kepada A. Okey. Di mana A mesti lebih besar daripada kosong. B pun mesti besar daripada kosong. Tidak boleh negatif ya. Jadi kalau A ini kita tengok nilai maksimum atau nilai minimum. Okey. Iaitu amplitude. Asal A kita tengok dia punya amplitude. Tahu kan amplitude tadi apa? Jarak di antara garis keseimbangan dengan titik maksimum atau titik minimum. Okey. Untuk tan pula dia lengkung dia tidak berubah. Lengkung tidak berubah walaupun A itu berubah. Sebab dia tiada amplitude. Ingat untuk graf tan tiada amplitude. Okey. Ini kamu boleh rujuk pada muka surat 198 ya. Okay, tadi kita tengok A berubah. Sekarang tengok apa jadi kalau B berubah. Okay, sama je untuk tiga-tiga ini. Apa jadi kalau B berubah? Kalau B berubah, dia akan tengok tempo fungsi. Tempo fungsi akan berubah. Apabila nilai B bertambah, graf menjadi semakin memampat. Secara mengufuk, tempo fungsi semakin berkurang bila B itu bertambah. Dan sebaliknya ya. Dan tempo fungsi sinus dan kosinus ialah, untuk sinus dan kosinus ialah 360 darjah bahagi dengan B. Berapa nilai B? Bagilah. Untuk tan pula, ini untuk sin dan cos. Untuk tan pula, dia punya fungsi tanjam dia 180 darjah bahagi dengan B. Nanti kita tengok contoh, kamu akan faham lah macam mana ya. Okey, seterusnya. Kalau C berubah, apa yang jadi? Okey. Kalau C berubah, apa yang jadi dengan graf tersebut? Bila C berubah,
kedudukan graf akan berubah. C merujuk kepada kedudukan graf. Okey. C merujuk kepada kedudukan graf. A tadi merujuk kepada amplitude, B merujuk kepada tempoh fungsi berubah, C pula merujuk kepada kedudukan graf. Apabila C lebih besar daripada kosong, graf beranjak C unit secara menegak ke atas paksi Y. Ini paksi Y. Paksi Y kan? Paksi Y, ini paksi X. Kalau C lebih besar daripada kosong, maksudnya grafnya beranjak ke atas paksi X ini. Tapi kalau C lebih kecil daripada kosong, maka graf itu beranjak secara menegak ke bawah paksi X. Okey. Sekejap lagi tengok contoh. Okey, lihat contoh 9, muka surat 189. Raja menunjukkan graf fungsi Y sama dengan sin X. Okey. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. So, dia suruh lukis A, B, C dan D pada graf Y sama dengan sin X. Okey, sekarang kita tengok. Kita tahu Y sama dengan A sin BX tambah C. Sekarang kita tengok yang A. Y sama dengan 2 sin X. Okey. Yang asal ialah ini. Ini asal. Y sama dengan sin X. Itu asal. Sekarang apa yang berubah? A. A dia dah jadi 2. Okay, A saja yang berubah kan? Bila A berubah, maksudnya apa yang berubah tu? Amplitude. So, ini yang berubah ialah amplitude. Amplitude dia dah jadi 2. Tempoh tetap sama. Jadi, maksudnya dia akan, graf itu akan naik. Jadi, macam mana? 2. Sinilah 2. 2 negatif 2. Amplitude dia. Ini amplitude kan? Nah, ni amplitude dia 1. Ni amplitude dia 1. Tu amplitude. So, sekarang amplitude dia dah jadi 2. Maksudnya kamu kena naikkan graf itu. Dia akan jadi 2 lah. Sini sudah graf tu. Sini sudah graf tu. 2. Sini. Okey, jadi titik minimum dia dah jadi 2, yang lain tetap sama. Dan titik maksimum dia, minimum dia dah jadi negatif 2. Okey. Macam tu saja. Okey, kalau dia ulang 3 kat sini, 3 lah. Kalau 4, 4 lah. Okey. Sekarang tengok B. Okey, B apa yang berubah? A sama saja kan? A tak ada perubahan. Dia mesti rujuk pada graf lah. Graf ini Y sama dengan sin X kan? Yang A tak ada perubahan. Yang berubah di sini 2X ni apa ni? Ini ialah B. Okey, B yang berubah. Kalau B berubah, apa yang berlaku? Tempoh fungsi itu berubah kan? Maksudnya dia akan anjakkan tempoh fungsi itu kita akan tolak lah. Ingat, tempoh fungsi ni ialah 360 darjah bahagi dengan 2. 360 darjah kan? 360 darjah bahagi dengan 2. Maksudnya tempoh tu dah jadi apa? Tempoh tu dah jadi 180 darjah. Tempoh ingatlah, kalau tempoh dia mesti macam ni. Ini kamu punya graf. Okey. Tempoh dia mesti satu pulang. Dia pulang balik tu. Dia mesti ada dua-dua ni. Ini baru namanya tempoh. Dia mesti gini. Ada maksimum dengan minimum ni untuk sin Okey, dia dah kira satu tempoh. Kalau ada lagi macam ni, maksudnya ini tempoh dia yang kedua lah. Dia mesti lengkap. Tempoh yang lengkap untuk sin. Dia huruf S tu kan. So, tempoh yang lengkap dia dah jadi berapa darjah tadi? Dia dah jadi 180 darjah. Maksudnya yang ini dia punya apa tu A dia tidak berubah, tetap juga 1. Tempoh dia berubah, maksudnya dia lebih mengecil, dia jadi tempoh dia sini. Tempoh dia akan jadi sini, tempoh dia 180 darjah. Sebab 360 dia punya rumus tadi kan, 360 darjah bahagi dengan 2 dapat 180
darjah. Jadi macam mana nak lukis? Lukis je lah. Lukis tempoh. Jadi gitulah. Okey. Satu tempoh dia akan jadi pusingan lengkap ini. Jadi dia 180 darjah. Okey, dah siap yang itu. Ini lepas tu kita label yang ini pun jangan lupa label. Y sama dengan 2 sin X. Yang ini graf yang baru ni dia akan jadi Y sama dengan sin 2X. Okey. Okey, lihat pada C. C apa yang berubah? A tak berubah, B pun tak berubah, yang berubah C tambah C. C berubah 1. Maksudnya dia anjakkan graf ini sebab dia positif kan. C lebih besar daripada kosong. C lebih besar daripada kosong, positif. Maksudnya dia anjak pergi mana? Dia anjak pergi atas daripada paksi X. Anjak berapa kali? Anjak 1 kali sahaja. Maksudnya daripada sini 1 ni kali jadi anjak. Kamu buatlah garis macam tu. Lepas tu dia akan anjak. Di sini dia akan jadi 2. 2 ya. Tak muat ruangan cikgu, tak apa. Sini dia akan jadi 2. So dia anjak, dia akan jadi gitulah. Ni 2 kat sini kan. Dia sama juga bentuk, tidak berubah. Cuma dia anjak pergi naik atas. Sama juga. Gitu. Dia akan jadi graf yang sama. Yang ini anjak 1, yang ini anjak 1 kan. Jadi akan jadi dia sampai sini jadi 360 darjah ni. Terlebih sikit. Okey. Maksudnya bergerakkan graf ini pergi atas satu kali sebab tambah C dia berubah sebanyak 1. Okay, untuk yang D, dia ada 2 perubahan di situ. A berubah, B berubah. C tiada kan? A berubah maksudnya amplitude dia akan jadi 2. So kat sini 2 dengan negatif 2 amplitude. Dia akan jadi makin tinggi lah nanti bila kita buat garisan ni, graf dia akan jadi makin tinggi. Okey. Yang B pula dia akan jadi 360 darjah bahagi dengan 2. Sebab sini 2 kan, dia jadi 180 darjah. Macam soalan B tadi. Dia akan dia punya tempoh akan mengecil 180. Tempoh ni kat sini lah. Ni tempoh dia. Garisan. Maksudnya dia ada 2 tempoh lah. Tadi mula-mula cuma ada 1 tempoh je kan. Jadi sebab dia berubah B ini, dia akan jadi 2 tempoh. 1, 2. Dan A dia, amplitude dia pun meninggi. Amplitude dia akan jadi 2. Jadi dia akan jadi begini. Kat sini 2. Nilai maksimum dengan nilai minimum dia akan berubah. Sebab A itu berubah. Jadi dia akan naik lah. Naik, ingatlah amplitude pun berubah. Jadi dia akan jadi gini. Gitu. Nampak? Tempoh dia mesti lengkap ni. 1, 2 lengkap. Tempoh dia berapa darjah? 180 darjah. Tu kamu sambung lah lagi ni. Okey. Dah siap. Jadi ni ialah Y sama dengan 2 sin 2X. Okay, itu untuk X. Itu untuk graf fungsi sin. Kita lihat contoh 10. Suruh lakar graf Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Okey. Actually pertama sekali kamu kena tahu macam mana graf cos X. Kamu boleh rujuk ke 6. Okey. Ini kan cos X ni kita dah buat tadi. Ini graf asal dia. Okey, ini graf asal dia. Jadi kita tengok satu-satu. Perubahan dia 2. A dia berubah, amplitude dengan C dia berubah. C dia lebih besar daripada kosong. Maksudnya dia anjak 1 ke atas sebab 1 kan. Okey, daripada graf asal, okey, kita tengok satu-satu. Amplitude dulu kita tengok. Nanti bila kamu lukis yang last sekali. Sekarang ni cikgu tunjuk step by step dulu. Okey, langkah satu kita tengok yang A dulu. A itu dia jadi 2 kan. Amplitude dia jadi 2. Negatif 2. Daripada graf asal, yang macam mana graf asal dia? Okey, tunjuk dulu ni graf asal .
asal dia. Okey, itu graf asal. Okey, ini graf asal. Lepas tu kamu kena lukis nanti bila kamu dah ni, kalau disuruh lukis macam ni, kamu lukis terus lah. Kamu tak perlu lukis lagi graf asal dia ni. Ini cuma cikgu nak tunjukkan apa yang dia akan jadi lepas itu. Daripada yang asal, amplitude dia akan jadi 2. Maksudnya macam mana tu? Sama jugalah, cuma dia berubah kat sini. Amplitude dia akan jadi 2, kan? Jadi daripada sini dia akan jadi gitu. 2. Maksudnya di sini jadi 2. Ini pun 2 sudah. Okey. Yang warna pink. Okey, lepas tu tengok lagi C. Dia bilang C lebih besar daripada 0. C tu 1. Maksudnya dia anjak ke atas 1. Bila anjak ke atas 1, apa akan jadi? Maksudnya di sini dia jadi 3 lah. Anjak ke atas 1. Daripada sini anjak 1. Graf ini yang pink ni anjak 1 ke atas. So dia akan jadi berdegadi ni. Dia akan anjak 1 ke atas. Maksudnya ni ikut dia balik. Okey, nampak tu. Kan dia anjak 1 ke atas. So ni graf dia Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Jadi nanti bila kamu lukis ni, yang ini dengan ini tak perlu lukis sudah. Okey, kamu terus lukis Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Kalau kamu tidak faham, kamu lukislah daripada awal. Lepas tu step 2, step 3. Lepas tu nanti kamu padam je yang graf yang sebelum itu. Okey? Boleh? Okey. Untuk soalan B, dia bilang Y sama dengan tan 0.5x tolak 1. Itu ialah, tan ni dia tiada amplitude Maksudnya A dia tiada. Cuma ada B dan C. Okay, tengok C dia. C dia lebih kecil daripada 0. Maksudnya dia akan turun anjak 1 ke bawah. Dan jangan lupa kalau B dia 0.5. Bila tempoh masa biasanya tan ini, kamu boleh rujuk graf asal tan. Muka surat 186. Okey, graf asal tan dia. Macam mana? Tempoh dia 360 darjah. 90 darjah bahagi dengan, kalau tan 150 darjah bahagi dengan B. B ialah 0.5. So, dia akan dapat tempoh 360 darjah. Okey, tempoh dia 360 darjah. Dan graf dia ialah C sama dengan negatif 1. Maksudnya dia anjak ke bawah. Asalnya macam ni kan. Asalnya dia daripada sini. Daripada 0. Okey, asalnya daripada 0. Kalau ini daripada 360, dia macam ni. Asal dia. Sekarang dia anjak berapa? Anjak 1 ke bawah. Sebab C dia lebih kecil daripada 0. Anjak yang bawah lah. Dia pergi bawah sini 1. Itu kamu anjak sajalah. Jadi, dia punya graf baru dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi 1 dengan kat sini kan 1. Dia akan anjak. Buat ini macam senang. Gitu. Anjak saja. Maksudnya daripada asal dia anjak. Dia maksudnya dia punya ini jarak dia mesti sama lah. Macam gini kan. Kalau gini anjak pergi bawah dia jadi gitu. Anjak. Ini kalau pergi atas pun dia jadi macam tu. Jadi yang ini dia akan jadi selari. Sama juga kalau macam lengkung. Okey. Gitu saja cara dia. Jangan lupa tulis Y sama dengan tan 0.5x tolak 1. Yang ini nanti tak payah lukis, sudah boleh padam. Itu sebagai rujukan sahaja. Okey. Jadi kesimpulannya, bila kamu nak lukis ketiga-tiga graf itu, kamu kena tengok A, kamu kena tengok B, kamu kena tengok C. Ini cikgu ulang balik rumusan dia. Maksudnya A bila sin dengan cos A adalah amplitude. Maksudnya nilai maksimum dengan nilai minimum dia berubah. Kecuali tan. Sebab tan dia tiada lengkung. Jadi dia tidak amplitude lah.
Dia lengkung kan. Lepas tu B pula, kalau B berubah untuk ketiga ni, tempoh fungsi tu berubah. Kalau sin dengan cos, macam mana nak kira dia? 360 darjah bahagi B. Kalau tan 180 darjah bahagi dengan B. Berapakah nilai B? Lepas tu C pula, dia tengok kedudukan graf. Kalau C lebih besar daripada kosong, maksudnya graf itu anjak ke atas berapa. Tengok nilai dia. Kalau dia tambah 1, 1 lah. Kalau dia tambah 3, 3 lah kan. Begitu juga kalau C lebih kecil daripada kosong, graf tu akan anjak ke bawah ikut nilai C. Okay.